Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Minggu terakhir Ramadan disemarakkan dengan majlis-majlis khatam Al-Quran. Kejadian ribut petir berpotensi melanda negara semasa tempoh peralihan monsun. Majlis Tadarus rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama yang diadakan di beberapa buah masjid di negara ini bersempena bulan Ramadan berakhir dengan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan petang tadi di Masjid Az-Zakirin, Meragang. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Tujuan majlis meningkatkan silaturahim, kesepakatan dan ukhuwah dalam kalangan warga kementerian dengan penduduk kampung, masyarakat serta umat Islam di negara ini. Takaful Brunei Keluarga Sendirian Berhad TBK di bawah syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad, Takaful Brunei, petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengurusi Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Brunei Darussalam. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim. Sementara itu, zakat daripada perlindungan TBK dan simpanan pelanggan berjumlah lebih RM11,000 diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Turut disampaikan sumbangan Takaful Amal Jariah TBK kepada wakil beberapa institusi dan pertubuhan. Juga mengadakan majlis khatam Al-Quran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dikendalikan bersama oleh Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perikanan itu berlangsung petang tadi di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Berbatik Kilanas. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang juga menyampaikan sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis merupakan aktiviti yang diadakan setiap tahun bagi menyemarakan lagi bulan Ramadan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan majlis khatam Al-Quran sempena Nuzul Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, 34 pegawai dan kaki tangan JAPIM dan 19 residen Kompleks Rumah Kebajikan menyertai majlis khatam tersebut. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong mengungkayahkan majlis khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan muslimah seluruh negara. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Penanjung pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis seumpamanya antara lain bertujuan untuk meningkatkan lagi amal ibadat di bulan Ramadan, terutama melalui pembacaan Al-Quran untuk meraih ganjaran pahala berlipat ganda dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan anak yatim terus mendapat perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Surau Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian acara, tadarus, tahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, serta pegawai dan kaki tangan hospital yang sudah kembali ke rahmatullah. Pada majlis ini juga 11 anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Suri Seri Begawan dan Pusat Kesihatan Daerah Belait menerima sumbangan derma. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Sejarah Brunei mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Rombongan kira-kira 500 orang terdiri daripada warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 pagi tadi menerima sumbangan daripada kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha-setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu. Penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan berjumlah lebih RM4,000 diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dari Pengiran Datin Hajah Salwana binti Pengiran Haji Ibrahim selaku wakil kumpulan berkenaan. Sumbangan tersebut adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli kumpulan. Tiong Uon Services Sendram bersama Arno Zoe Wonderland lewat petang kemarin mengadakan majlis membaca tahlil dan doa arwah. Majlis diadakan di Kampung Salam Bigar. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pihin Suraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim yang terpilih serta berbuka puasa. Majlis antara lain bertujuan membantu golongan yang memerlukan di samping memberikan keceriaan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Radio Televisyen Brunei RTB melalui bahagian rancangan radio menganjurkan majlis tahlil, doa arwah dan bersungkai bersama anak-anak yatim di bawah program Jalinan Kasih ke-16 lewat petang kemarin. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. 40 anak yatim terpilih di daerah Tutong menerima sumbangan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. lima anak yatim warga Kementerian Hal Ehwal Agama menerima sumbangan derma bagi menyambut Hari Raya pada majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim pagi tadi. Majlis diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku
Timbalan Setiausaha Tetap, Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis Penyampaian Derma bertujuan meringankan beban golongan yang memerlukan di samping menanamkan nilai murni dalam kalangan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama melalui kerja amal dan amalan bersedekah. Negara Brunei Darussalam kini memasuki tempoh peralihan monsun, tempoh peralihan selepas monsun Timur Laut sebelum memasuki monsun Barat Daya. Tempoh peralihan monsun dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mei. Sepanjang tempoh itu, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan berlaku di kawasan pesisiran sekitar tengah hari. Ribut petir berlaku di kawasan pedalaman negara pada sebelah petang dan merebak serta menjejaskan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan hari. Keadaan laut negara pada amnya berombak di paras sedikit. Bagaimanapun, fenomena El Nino masih berlaku dan dijangka menyebabkan pengurangan aktiviti dan jumlah turunan hujan pada bulan ini. Manakala cuaca panas dengan suhu udara maksimum harian boleh mencecah 34 darjah Celsius atau lebih pada waktu siang. Cuaca panas melampau atau kejadian gelombang haba juga boleh berlaku pada tempoh tersebut. Lebih 45 pengusaha menyertai Expo Bazar Raya Ramadan 2024 yang berlangsung di kawasan letak kereta VIP Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Perasmiannya berlangsung petang tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tran An Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam dan Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan BIM Piaga Brunei Darussalam. Dianjurkan oleh Yani Collection Event Management, bazar dibuka sehingga 9 April bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sebuah syarikat pengiklanan dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda. Syarikat pengiklanan Rosnah Yusof and Sons Services dikenakan kompaun RM1,000 kerana memasang iklan billboard banner bagi Pesta Riuh Raya 2024 di lokasi yang tidak mengikut kebenaran yang dipohonkan iaitu di tepi jalan masuk Jalan Budiman berdepanan Jalan Perdana Menteri. Syarikat tersebut dikehendaki membuka iklan atau papan iklan berkenaan dengan segera serta menjelaskan denda kompaun dalam tempoh 14 hari. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa mematuhi sebarang akta dan peraturan-peraturan yang berjalan pada masa ini. Satu produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan itu adalah hasil makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Miss Glow Dark Spot Serum dari PT Cosmetica Global Indonesia dicemari dengan hydroquinone dan tretinoin. Bahan tersebut digunakan dalam ubat-ubatan yang memerlukan preskripsi bagi merawat penyakit kulit dan dilarang sebagai bahan di dalam produk kosmetik penjagaan kulit di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007. Justru orang ramai yang menggunakan produk berkenaan dinasihati memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Berjumpa doktor dengan segera jika mengalami kesan sampingan. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian menjadi satu kesalahan di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.